الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah. Baik, insya-Allah untuk mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah pada kali ini untuk tahun 4. Pada pelajaran yang pertama kita akan mempelajari tajuk adab berjalan. Adab berjalan ataupun tata cara untuk kita berjalan mengikut Islam. Kita nak berjalan ada cara dia. Kita nak keluar sebelum kita keluar rumah ada cara dia. Semasa kita berjalan pun ada cara dia, ada doa dia. Jadi kita kena belajar. Pada akhir pelajaran ini murid dapat menyatakan adab-adab ketika berjalan. Kita boleh tahu apa itu adab berjalan. Membezakan cara berjalan yang beradab dengan tidak beradab. Okey. Kita akan tahu cara berjalan yang beradab dan tidak beradab. Yang mana baik, yang mana buruk, kita akan tahu. Membaca doa ketika berjalan. Kita akan belajar doa untuk berjalan. Seterusnya, kita akan menyatakan faedah mengamalkan adab berjalan dan akibat tidak mengamalkannya. Okey. Kita dapat menyatakan faedah untuk kita beradab, untuk mengamalkan adab berjalan ni. Apa yang kita dapat kalau kita beramal dengan adab berjalan? Dan apa akibat dia kalau kita tak beradab ketika kita berjalan? Okey, yang tu kita akan belajar. Okey, kita buka ke muka surat seterusnya, muka surat 8. Muka surat 8, baca dan faham. Baca dan faham. Berjalan ialah bergerak untuk menuju ke satu tempat dengan berjalan kaki, sama ada untuk ke sekolah, menziarahi jiran, membeli belah, bersiar-siar atau ke masjid. Okey. Berjalan ialah bergerak untuk menuju ke satu tempat. Kita nak berjalan. Kita nak pergi satu tempat. Itu nama dia berjalan. Dengan berjalan kaki. Berjalan takkan kita berjalan dengan tangan. Kita berjalan dengan kaki. Sama ada untuk kita nak pergi sekolah ke. Kita nak pergi sekolah kena berjalan. Kita nak menziarahi jiran. Kita nak pergi jumpa mak long ke, pak long ke. Nak pergi rumah sepupu. Kita kena berjalan. Kita nak pergi kansik, nak pergi beli apa-apa ke, kena juga berjalan. Nak membeli belah, bersiar-siar, dia nak pergi jalan ke, nak pergi Sungai Petani ke mana ke, nak pergi bersiar-siar, kena berjalan. Ataupun nak pergi masjid pun kena berjalan. Berjalan dengan kaki. Okey, itulah nama dia, berjalan. Dan jalan ni dia ada adab dia. Okey. Elakkan berjalan bersendirian kerana akan mengundang bahaya. Okey, kalau kita nak berjalan tu untuk khasnya untuk perempuan, janganlah kita jalan seorang-seorang. Mestilah ada teman, ada kawan untuk kalau jadi apa-apa kita boleh minta bantuan. Ataupun janganlah kita berjalan tempat-tempat yang tak ada orang, tempat-tempat sunyi. Beritahu kepada ibu bapa
penjaga sebelum keluar daripada rumah. Kita kena beritahu kat siapa? Ibu dan bapa atau penjaga. Kalau di rumah tak ada ibu bapa, kita habaklah dekat tok. Kalau tak ada tok, bagi tu lah dekat chair ke. Habak kat mereka. Kalau tak ada Pak Long ke, ada di rumah yang jaga kita, abang ke habak kita nak keluar pergi mana. Senang nanti kalau jadi apa-apa dia tak balik hari tu, nanti ayah kita cari. Tadi dia habak kata nak pergi main dekat tu tepi sungai tu. Dia pergi cari di sungai. No, duk jatuh tepi sungai. Tapi ada lagi lah, hidup lagi lah. Jadi senang. Jadi apa-apa senang. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 9. Okey, iaitu doa. Doa memulakan perjalanan. Doa dia adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Okey, sama-sama kita baca sama-sama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Itulah doa dia untuk memulakan perjalanan. Sebelum kita keluar rumah, kita baca. Maksud dia apa dia? Maksud dia adalah dengan nama Allah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Apa? Dengan nama Allah kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Tiada upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan kekuasaan Allah. Jadi bila kita dah baca doa ni, semua benda kita serahkan kepada Allah. Doa ini dibaca sebelum melangkah kaki keluar rumah dan sebelum melakukan segala urusan di luar rumah. Okey. Kita nak buat apa sebelum kita keluar rumah, sebelum keluar pintu tu, kita baca doa tadi. Doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Okey. Kita juga digalakkan bertawakal kepada Allah, semoga perjalanan dan perancangan yang dibuat berjalan dengan lancar. Kita kena tawakal, maksud kata kita serah ke Allah, semoga apa yang kita buat itu berjalan lancar. Kita nak pergi kedai, kita nak pergi beli barang apa-apa, kita serah pada Allah. Kita kata dalam hati kita, semoga kita pergi ni, kita dapat beli barang kita, betul kita balik dengan selamat. Itulah kita berserah kepada Allah. Seterusnya adalah adab. Ini kita tahu adab sebelum berjalan. Dia ada adab sebelum, ada adab semasa berjalan. Sebelum berjalan kita kena buat apa? Kita kena berdoa. Yang penting kita kena berdoa. Doa apa? Doa kita belajar tadi lah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian kita kena menutup aurat. Yang perempuan, yang lelaki pun sama. Yang perempuan nak keluar rumah, kena pakai elok-elok, menutup aurat, pakai tudung. Jangan duk biar rambut lepas macam tu, kita tak tutup aurat. Jadi kita berjalan dalam keadaan kita membuat maksiat. Kita membuat dosa, itu maksiat lah tu. Kita tidak menutup aurat, orang semua duk nampak kita. Jadi orang perempuan. Orang lelaki pula kena pakai baju, pakai seluar. Pakai seluar panjang, bawah pada lutut. Jangan duk pakai seluar pendek yang tidak menutup paha, tidak menutup lutut. Pakai baju. Jangan duk pakai baju, tak pakai baju betul nampak pusat pula, nampak habis. Jadi lelaki pun kena tutup aurat, perempuan pun kena tutup aurat. Kemudian memakai alas kaki. Alas kaki tu maksud kata kena pakai slipper lah, kena pakai kasut. Jangan duk pakai, tak pakai apa, dia berkaki ayam lah. Dia nak pergi mana? Nak pergi kedai tu jauh jugalah.
Pi jalan kaki lah. Pi jalan kaki, tak pakai kasut, tak pakai selipar. Balik mai habis kaki dia cucuk, kena dia pijak paku, dia pijak kaca. Jadi membahayakan kita. Jadi kita kena memakai alas kaki. Seterusnya adalah dimulakan dengan langkah kanan. Kita nak keluar rumah tu, kita langkah menggunakan kaki kanan. Semoga lebih keberkatan. Sebab Allah ajak, Nabi ajak kita untuk nak buat apa pun kena guna tangan kanan ke, kaki kanan ke. Semua kita utamakan dengan kanan dahulu. Seterusnya adalah kita meminta izin daripada ibu bapa atau penjaga apabila hendak keluar rumah. Kena minta izin dulu dekat mak dengan ayah ataupun siapa yang jaga kita. Kalau yang jaga kita, Tok Wan, Cik. Siapa yang jaga kita adalah tok kita, abang kita ke. Kita kena minta izin. Yang seterusnya adalah niat berjalan dengan tujuan yang baik seperti menuntut ilmu, berziarah bagi menyambung silaturrahim atau tujuan-tujuan lain yang harus. Kita kena niat dengan tujuan yang baik. Barulah kita dapat pahala. Kalau kita keluar tu kita niat nak buat jahat, dia niat dia keluar rumah tu baca doa siap, dia niat nak pi mana? Nak pi merompak. Dia nak pi merompak. Dia nak pi mencuri. Dia niat apa? Dia niat macam-macam lagi benda-benda yang jahat. Jadi benda tu tak dapat pahala. Itulah bukan tak dapat pahala, tambah lagi dapat dosa pula. Okey. Setakat itu sahaja dulu pengajian kita bagi pelajaran adab dan akhlak Islamiah pada kali ini. Kita akan sambung pada pelajaran kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.